Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini kita dah masuk bulan baru April. Jadi, saya pada hari ini akan memberikan kamu satu pembelajaran baru, okey, tajuk baru, iaitu tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, sebelum tu kita tengok apa yang kita dah belajar. Sebelum ni kita dah tengok tentang Melayan Union, macam mana ia mendapat tentangan dalam kalangan orang Melayu dan apa tindakan orang Melayu untuk menentang Melayan Union. Okey, jadi, apabila Melayan Union telah ditentang oleh orang Melayu, British sedar bahawa Melayan Union tidak boleh dilaksanakan. Maka British telah berpendapat untuk membubarkan Melayan Union dan digantikan dengan satu pertubuhan baru yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, pertamanya bila kita sebut tentang Persekutuan Tanah Melayu, kita kena tahu kenapa ia diwujudkan. Kita dapat beberapa faktor, antaranya ialah perpaduan dalam kalangan orang Melayu sendiri. Okey, sebagaimana kita tengok macam mana orang Melayu bersatu padu menjalankan penentangan terhadap Melayan Union itu sendiri, menyebabkan British berfikir bahawa Melayan Union tidak boleh dilaksanakan tapi perlu digantikan dengan satu dasar yang lebih friendly, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Faktor kedua ialah kerana sokongan daripada bekas-bekas pegawai British di Tanah Melayu, antaranya Frank Swettenham, R.O. Winstead, George Maxwell, Sir Chill Clementi. Okay, mereka sendiri telah pernah bekerjasama dalam Tanah Melayu, pernah bekerja di Tanah Melayu, pernah bekerja dengan orang Melayu, dan mereka tahu apa kehendak orang Melayu, maka mereka menyokong, okey, untuk pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, faktor ketiga pula ialah sikap orang Melayu yang bersifat sederhana. Okey, politik orang Melayu pada ketika itu tidak seperti komunis. Mereka tidak melakukan keganasan, mereka tidak melakukan penentangan. Sebaliknya, mereka hanyalah melakukan penolakan terhadap Melayan Union melalui penulisan akhbar, demonstrasi, berkongres dan juga memujuk Raja-Raja Melayu untuk menyokong menentang British pada ketika itu. Okey, faktor seterusnya ialah UMNO. Kerana UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Okey, UMNO hanyalah ditubuhkan untuk menentang Melayan Union. Jadi British memilih UMNO dan juga Raja-Raja Melayu kerana kedua-duanya hanya menuntut rundingan, okey, untuk menolak Melayan Union. Faktor inilah yang menyebabkan British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, faktor seterusnya ialah ketegasan orang Melayu dalam membantah Melayan Union. Sebagaimana kita tengok apabila Datuk Onn Jaafar sendiri telah melakukan banyak langkah untuk membantras Melayan Union, bukan membantras, untuk membatalkan atau membubarkan Melayan Union. Di antaranya mereka berkongres, rapat umum, demonstrasi secara aman. Jadi ketegasan orang Melayu ini menyebabkan British berfikir, okey, kita kena ada satu badan ataupun persekutuan yang lebih friendly untuk meneruskan penjajahan di tanah Melayu. Okey, last sekali ialah gegasan daripada Piagam Atlantik 1948. Okay, selepas Perang Dunia Kedua, Persekutuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengeluarkan Piagam Atlantik 1945, di mana PBB tidak menggalakkan penjajahan baru, sebaliknya meminta negara-negara kolonial ini seperti British, Perancis, Spain ataupun Itali, okay, memberikan latihan berkerajaan kepada penduduk tempatan dan akan memberikan kemerdekaan kepada mereka apabila tiba masanya. Jadi kesemua faktor-faktor ini telah menyebabkan Melayan Union itu memang kita tolak dan wujudnya Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Jadi bila dah tahu faktor, kita akan tahu langkah-langkah pembentukan Melayan Union. Macam mana, langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Macam mana ia dibentuk? Pertamanya, jawatan kuasa eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli ditubuhkan. Terdiri daripada orang British, pemimpin UMNO dan juga wakil Raja-Raja Melayu. Mereka mengemukakan beberapa tuntutan. Antaranya ialah Raja dan juga UMNO menolak prinsip Melayan Union dan juga struktur Melayan Union secara sepenuhnya. Mereka mahukan sebuah persekutuan dan mereka menolak prinsip kerakyatan Jusoli yang ada dalam Melayan Union sebelum ini. Okey, dalam masa yang sama, mereka meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu itu dipulihkan. Itu status quo orang Melayu diberikan semula. Raja-Raja Melayu diakui sebagai ketua negeri-negeri Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dilindungi dan juga Islam serta adat istiadat orang Melayu ataupun
ketuanan orang Melayu itu sendiri tidak boleh dipersoalkan. Okey, jadi apabila tuntutan-tuntutan itu telah dikemukakan kehadap British, maka British telah bersetuju dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 pun dimeterai. Apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu? Pertamanya ialah sebuah persekutuan yang dibentuk daripada 11 buah negeri. Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Dalam masa yang sama, wujudnya senarai persekutuan dan senarai negeri dibentuk serta Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan dan keistimewaan orang Melayu sebagai tuan tanah di tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu juga mengenakan beberapa syarat, antaranya ialah syarat kerakyatan perlulah diperketatkan, iaitu prinsip kerakyatan jus soli untuk rakyat Raja Melayu dan bagi negeri-negeri Melayu. Rakyat British bagi negeri-negeri selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. British juga mengiktiraf semula ketuanan Melayu sebagai asas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu serta institusi Raja Melayu dikekalkan dalam bidang kuasa dan kedudukan yang jelas dalam pentadbiran. Maka ia telah menjadi satu titik tolak kepada negara untuk melatih kita punya pemimpin untuk bersedia dalam menghadapi kemerdekaan kelak. Jadi ini ialah langkah pertama untuk menuju ke arah kemerdekaan. Jadi disebabkan ada beberapa satu lagi topik penting yang keluar daripada Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan tengok pula kepada pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Okey, Sabah dan Sarawak pada ketika itu bukanlah berada di dalam Tanah Melayu. Dia ialah sebuah negara yang berasingan. Sabah dan Sarawak masuk ke dalam Malaysia pada tahun 1963. Itu cerita lain lah, kita akan tengok kepada topik yang lain. Sekarang kita tengok macam mana pula pergerakan politik di Sabah dan Sarawak. Okey, pertamanya pergerakan politik di Sarawak. Apabila Vinus Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British disebabkan oleh beberapa alasan lah. Antaranya beliau dah tua dan uzur dan tak larat nak memerintah Sarawak pada ketika itu. Keduanya penggantinya Anthony Brooke pula dianggap tidak layak kerana seorang yang boros, seorang yang tidak pandai mengurus dan seorang yang tidak bijak. Maka Charles Vinebrook telah menghantar Gerald McBrien untuk mendapatkan persetujuan pembesar-pembesar Sarawak. Pengisytiharan penyerahan Sarawak kepada British dibuat oleh Vinebrook pada 8 Februari 1946 dan tindakan itu telah dibantah oleh pemimpin dan juga persekutuan kaum tempatan, iaitu kaum-kaum puak-puak yang ada di Sarawak seperti Iban, Murut dan sebagainya, kerana mereka tidak mahu Sarawak diserahkan kepada British kerana apabila diserahkan kepada British, mereka akan beranggapan bahawa ianya adalah satu penjajahan bentuk baru. Okey, jadi wujudnya Persatuan Melayu Sarawak antaranya ialah PMS lah, Persatuan Melayu Sarawak, yang dianggota ialah Datuk Patinggi Haji Abdillah, iaitu Ketua Masyarakat Melayu Sarawak. Persatuan Melayu Sarawak PMS dan Persatuan Dayak Sarawak turut menentang penyerahan ini. Mereka menentang tindakan Vinebrook kerana mereka menentang tindakan Vinebrook kerana perkara ini bercanggahan dengan Perlembagaan 1941. Keputusan ini dibuat oleh Vinebrook tanpa berunding dengan orang tempatan dan ketua mereka. Jadi Persekutuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, SIBU dan PDS menentang pengisytiharan tersebut secara terbuka. Selain itu, kaum ibu dalam PKMS turut membantah dan mengadakan demonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British. Keadaan jadi sulit apabila kaum terpelajar telah menghasilkan penubuhan kumpulan Rukun 13. Okey guys, Rosely Dobbie antara anggota Rukun 13. Okey, kemudian beliau telah bertindak membunuh seorang pegawai British bernama Sir Duncan Stewart, iaitu Governor Sarawak. Okey, ketika Governor ini melawat SIBU pada tahun 1949. Kemudian Rosely Dobbie telah dikenakan tindakan dan akhirnya dihukum mati pada ketika itu. Okey, jadi itu ialah pergerakan di Sarawak. Macam mana pula pergerakan politik di Sabah? Kegiatan dan kesedaran politik di Sabah kurang menyerlah, amat perlahan kerana mereka bersifat berpecah belah dan tidak berkesan. Kemudian Persekutuan Kebangsaan Melayu Labuan, PKML, Persatuan Melayu Jesselton serta Barisan Pemuda Barib, Labuan dan Jesselton ialah persatuan sosioekonomi yang lebih bersifat sederhana. Maksudnya persatuan-persatuan yang wujud di Sabah itu tidaklah begitu radikal untuk menentang penyerahan Sabah kepada British.
Semasa Sabah dijadikan tanah jajahan British pada tahun 1946. Okey, memang tidak ada sebarang penentangan yang jelas dan terbuka daripada penduduk tempatan. Hal ini kerana mereka duduk di kawasan pedalaman dan jauh-jauh antara semua daerah, maka susah untuk berhubung. Okey, kerana sampai sekarang pun kita tahu kawasan di Sabah Sarawak masih lagi belum dapat dihubungkan dengan jalan raya seterusnya, infrastruktur belum lagi ke tahap yang betul-betul memuaskan. Okey, masih banyak lagi kawasan-kawasan yang daif. Okey, begitu juga pada suatu ketika dahulu. Bayangkanlah macam mana mereka tak dapat nak berhubung sama sendiri dengan mudah. Jadi pergerakan mereka agak lambat, dan pada tahun 1951 persatuan-persatuan yang saya sebutkan tadi terkubur begitu sahaja tanpa sebarang penentangan, dan mereka menerima British sebagai sebagai tanah jajahan baru British pada ketika itu. Okay, jadi kita dah habis bab yang saya rasakan kita dah habis lah. Okay, untuk bab 4. By the next lesson, saya akan terangkan tentang bab 5 pula. Okay, pesanan saya seperti biasa, jaga kesihatan, jaga diri dalam keadaan kita PKP sekarang ni. Okay, fasa kedua agak kritikal untuk Malaysia. So, please take care of yourself, your family. Okay, jangan keluar rumah. Okay, study dekat rumah aja. Okay, apa-apa boleh WhatsApp. Assalamualaikum dan terima kasih.